Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat pagi ini kita digemparkan dengan penangkapan oleh pihak SPRM terhadap jerung paling besar yang ada di Kedah. Wah, ini memang paling top dan paling panas di seluruh Malaysia pada ketika ini. Hari ini dikabarkan CEO MBI, pengarah syarikat, ditahan rasuah melibatkan perlombongan REE RM13 juta. SPRM menahan Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar MB Kedah dan seorang wanita berjawatan pengarah syarikat berkaitan kes rasuah dan salah guna kuasa dalam sektor perlombongan membabitkan nilai rasuah lebih RM13 juta. Menurut sumber, kedua-dua suspek masing-masing berusia 63 tahun dan 40 tahun itu ditahan lewat petang semalam di Alusista Kedah dan di Ibu Negara. Kedua-dua suspek itu kini direman 3 hari bermula hari ini hingga 21 Julai ini. Perintah reman dikeluarkan masing-masing oleh Magistrate Wan Sahida Abdul Rahim di Mahkamah Magistrate Alusista dan Magistrate Nur Syakira C. Hashim di Mahkamah Magistrate Shah selepas permohonan reman dibuat SPRM. Katanya, aktiviti perlombongan yang dijalankan secara haram oleh syarikat terbabit mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa tertentu sejak tahun 2020. Sehubungan itu, hasil siasatan yang dijalankan didapati mengesan beberapa pembayaran disyaki membabitkan rasuah berjumlah lebih RM13 juta diberikan syarikat terbabit sebagai sogokan bagi melindungi kegiatan perlombongan haram ini dalam tempoh 2020 hingga 2023. Syarikat milik wanita yang ditahan reman itu dipercayai mendapat kelulusan untuk menjalankan projek pembangunan ladang hutan pokok getah klon TLC di 2 kompartmen di Kedah dalam tahun 2016 lagi, kata sumber. Menurut sumber itu lagi, projek terbabit bertujuan untuk menanam semula pokok-pokok getah klon balak di kawasan perlombongan yang terbabit atau pembelakan yang terbabit. Pada tahun 2020, syarikat yang sama mengemukakan permohonan kepada Kerajaan Negeri Kedah bagi menjalankan aktiviti perlombongan unsur nadir bumi REE dalam kompartmen yang sama. Namun setakat ini, tiada kelulusan diberikan oleh Kerajaan Negeri berhubung permohonan syarikat terbabit bagi menjalankan aktiviti perlombongan itu, katanya. Sementara itu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki mengesahkan penahanan kedua-dua suspek dan berkata, kes tersebut disiasat mengikut Seksyen 17 dan 23 Akta SPRM tahun 2009. Saudara-saudara sekalian, dengan penahanan jerung besar yang ada di Kedah ini menggemparkan seluruh Malaysia kerana ia melibatkan Perbadanan Menteri Besar yang melibatkan Perbadanan Menteri Besar Kedah. Dan yang ditahan ini pula ialah Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah dan seorang wanita berjawatan pengarah syarikat. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang kita tunggu-tunggu dan semoga keaktifan dan kekuatan SPRM terus kita lihat. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu persoalan paling luar biasa untuk Perikatan Nasional Walaun dan juga yang masih tak puas hati dengan pendakwaan terhadap Sanusi. Adakah Hamzah Zainuddin nak tuduh istana politikkan isu Sanusi? Tanya Razlan. Sekali lagi saya nak bertanya melalui media di Malaysia kini ini. Adakah Hamzah nak tuduh istana politikkan isu Sanusi? Tanya Razlan. Seorang pemimpin kanan UMNO mempersoalkan rasional yang dikemukakan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mengenai isu penahanan serta pendakwaan ke atas Muhammad Sanusi Maknor.
Menurut ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT UMNO Razlan Rafi Hamzah, menyifatkan tindakan undang-undang terhadap Menteri Besar sementara Kedah itu merupakan pendakwaan terpilih. Pada masa sama, dia mengingatkan pertuduhan ke atas Sanusi itu mempunyai kaitan rapat dengan raja-raja serta pihak istana, bahkan membabitkan Dewan Diraja Selangor secara langsung. Adakah Hamzah mahu menyatakan bahawa Istana Selangor mempolitikkan isu ini? Soal Razlan dalam kenyataannya kepada Malaysia Kini hari ini. Razlan berkata demikian mengulas kenyataan Hamzah yang menyifatkan tindakan mahkamah terhadap Sanusi semalam sebagai pendakwaan terpilih. Dalam kenyataan tersebut, Setiausaha Agung Bersatu itu juga mendakwa ada pemimpin lain yang dilihat membuat kenyataan menghasut, namun tidak dikenakan tindakan seperti Sanusi, kata beliau. Sebagai orang yang pernah menjadi Menteri Dalam Negeri, kata Razlan, Hamzah sepatutnya menjadi orang yang faham tentang undang-undang. Namun kenyataan terbaru yang dibuat ahli Parlimen Larut itu menunjukkan seperti sebaliknya. Justru, kata Razlan, semua orang kini tahu kenapa ketika Hamzah menjadi menteri yang bertanggung jawab dalam isu keselamatan dulu, kadar jenayah negara semakin meningkat. Sementara itu, Razlan juga menyatakan kebimbangannya terhadap pendekatan PAS menangani isu pendakwaan ke atas Sanusi. Katanya, pemimpin parti itu kelihatan memainkan isu kononnya pengarah pilihan raya mereka seorang wira justru menggesa agar lebih ramai Sanusi dilahirkan. Adakah Perikatan Nasional hari ini mahu mengajak semua rakyat untuk mengikuti gaya ucapan Sanusi yang memperlekeh institusi istana, katanya. Disebabkan itu, Razlan menyarankan agar mana-mana pihak yang isu 3R, agama, bangsa dan raja-raja ditangkap segera kerana jelas mempersendakan undang-undang. Api itu, katanya, perlu dimatikan secepat mungkin kerana dikuatiri akan mengganggu-gugat kestabilan negara. Dia juga mengingatkan bagaimana PN sebelum ini menolak saranan yang di Pertuan Agong agar semua parti bekerjasama bagi membentuk kerajaan perpaduan selepas PRU ke-15 lalu. Mereka juga marah kepada istana apabila peristiwa pembatalan ordinan darurat sehingga menyebabkan bekas Perdana Menteri ke-8 Muhyiddin Yassin meletak jawatan, katanya. Justru, Razlan mengingatkan Hamzah dan Perikatan Nasional agar lebih berhati-hati dalam membuat sebarang kenyataan berkaitan penangkapan Sanusi. Katanya, rekod ucapan Sanusi adalah jelas dan tiada manipulasi dari mana-mana pihak, termasuk orang ramai yang mewakili suara rakyat jelata. Orang Melayu tidak akan menderhaka kepada rajanya. Jadi, saya nasihatkan Hamzah dan PN agar jangan menderhaka kepada raja-raja Melayu. Terlajak perahu boleh diundur, tapi bukan terlajak cakap, tambahnya lagi. Saudara-saudara sekalian, menjadi persoalan lain terhadap Hamzah Zainuddin ialah sekiranya beliau adalah Menteri Dalam Negeri ketika ini. Persoalan terhadap beliau ialah apakah tindakan beliau sekiranya Sanusi itu di pihak lawan beliau dan sedang melakukan perkara tersebut pada ketika beliau menjadi Menteri Dalam Negeri? Adakah beliau akan membiarkan perkara tersebut ataupun beliau juga akan melakukan perkara yang sama seperti dilakukan kerajaan pada waktu ini, yaitu melakukan pendakwaan? Itu persoalan yang paling besar untuk Hamzah Zainuddin. Adakah beliau akan membiarkan perkara itu kalau dia Menteri Dalam Negeri ataupun dia juga akan melakukan perkara yang sama? Jawapan ini akan menentukan siapa Hamzah Zainuddin dan siapa yang betul dalam kes ini. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di dalam isu hari ini, macam-macam isu berkaitan dengan Sanusi. Yang paling menarik, ada yang banyak, ada yang tak menarik dan sebagainya. Tapi yang paling menarik, pastinya yang terbaik daripada konten channel ini. Warga emas yang sebelum ini ditahan kerana menghina Sanusi, kini tular sekali lagi.
Di Twitter, lain pula ceritanya apabila ramai warga maya membangkitkan penahanan seorang warga emas berusia 61 tahun atas kes menghina Sanusi selaku Menteri Besar Kedah pada Ogos 2021. Warga emas berkenaan dilaporkan ditangkap sekitar awal pagi dan kemudian ditahan reman bagi membantu siasatan. Berhubung video yang didakwa sengaja mengaibkan Sanusi. Ketika itu, PAS merupakan sebahagian kerajaan persekutuan dan tangkapan dibuat susulan laporan polis yang dibuat oleh pegawai khas Menteri Besar Kedah, Azizan Hamzah. Laporan berita Sinar Harian bertarikh 9 Ogos 2021 dengan judul Warga Emas Hina Menteri Besar Kedah Ditahan kembali tersebar di media sosial, kebanyakannya sebagai maklum balas kepada hantaran mengenai ketidakadilan yang didakwa dilakukan kerajaan terhadap Sanusi. Dulu, Pacik ditahan jam 3.57 pagi kerana dituduh hina Sanusi. Jangan kita lupa kata tweet yang sedang tular itu. Diulang sekali lagi. Dulu, Pacik ditahan jam 3.57 pagi kerana dituduh hina Sanusi. Jangan kita lupa kata netizen. Mereka membangkitkan perkara tersebut dengan membandingkan yang dihina itu siapa. Pak Cik yang ditahan ini menghina Menteri Besar Kedah, mengaibkan Menteri Besar Kedah. Tapi Sanusi bagaimana pula yang juga didakwa menghina, tapi lebih dahsyat lagi menghina Sultan Selangor dan juga mempertikaikan keputusan. Dengan kata lain, juga seperti menghina Sultan yang di Pertuan Agong. Jadi, di manakah ketidakadilan menahan Sanusi jam 3 pagi? Kerana pihak Sanusi pun pernah melakukan juga ketika 2021 sewaktu PAS juga sebahagian daripada kerajaan pada ketika itu. Hari ini giliran Sanusi, kata seorang pengguna di Twitter sambil mengepilkan laporan berita mengenai penangkapan warga emas itu. Masa warga emas itu kena tangkap, PAS berdekah ketawa dan hina dia, dakwa seorang pengguna Twitter lain. Engkau buat pada orang boleh pula, kata mereka. Betullah pemimpin PAS bila ada kawasan lebih atas dari rakyat marhain, kata satu lagi hantaran di Twitter. Saudara-saudara sekalian, hantaran ini amat mengejutkan kita semua. Dulu Pacik ditahan jam 3.57 pagi kerana dituduh hina Sanusi. Jangan kita lupa kata generasi pejuang rakyat. Hari ini giliran Sanusi. Saudara-saudara sekalian, bertarik di dalam Sinar Harian itu, warga emas hina Menteri Besar Kedah ditahan. Saudara-saudara sekalian, persoalan-persoalan seperti ini memang patut kita jawab bersama-sama. Kerana apabila walaun-walaun cuba memainkan kononnya kerajaan keji, kejam dan sebagainya, mereka lupa bahawa satu ketika dahulu ketika PAS menjadi sebahagian daripada kerajaan pada waktu itu, mereka juga telah melakukan perkara yang sama. Ketika itu, seorang warga emas yang telah menghina atau mengaibkan Sanusi ditangkap pada pukul 3.57 pagi. Oleh sebab itulah, mereka ataupun di Twitter trending cerita tentang penahanan tersebut. Warga emas berkenaan dilaporkan ditangkap juga sekitar awal pagi kemudian ditahan reman. Sanusi tidak ditahan reman. Bayangkan saudara, ketika itu PAS merupakan sebahagian kerajaan persekutuan dan tangkapan dibuat susulan laporan yang dibuat oleh pegawai khas Menteri Besar Kedah, Azizan Hamzah. Kena ingat, yang buat laporan polis terhadap Sanusi bukan orang-orang biasa, tetapi Dewan Diraja Selangor. Yang ini adalah hanya pegawai khas Sanusi. Yang melaporkan terhadap Sanusi ini ialah Dewan Diraja Selangor. Jadi kena ingat itu. Itu bezanya penahanan Sanusi dengan Pak Cik ini. Tapi malangnya mereka lupa. Saudara-saudara sekalian, perkara itu berlaku pada 9 Ogos 2021. Kebanyakannya sebagai maklum balas
kepada hantaran mengenai ketidakadilan yang didakwa dilakukan kerajaan kononnya terhadap Sanusi. Dulu Pak Cik ditahan jam 3.57 pagi kerana dituduh hina Sanusi. Jangan kita lupa, kata generasi pejuang rakyat di Twitter. Hari ini giliran Sanusi, kata seorang pengguna lagi di Twitter sambil mengepilkan laporan berita penangkapan warga emas itu. Masa warga emas ini kena tangkap pas berdekah, ketawa dan hina dia, dakwa seorang pengguna Twitter lain. Engkau buat pada orang boleh pula soal seorang lagi. Betullah, pemimpin PAS bila ada kawasan lebih atas dari rakyat marhain, kata satu lagi hantaran di Twitter. Apa komen kamu semua? Sila tinggalkan komen dan jangan lupa tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi untuk isu yang seterusnya. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sanusi sepatutnya mengaku bersalah. Apa isi kepada ulasan kali ini? Agar isu kebiadabannya kepada raja tidak berpanjangan, Sanusi sepatutnya pilih mengaku bersalah. Apa agak-agaknya isi kepada huraian ulasan Sabudin.com hari ini. Atas kedua-dua pertuduhan yang dikenakan terhadapnya di bawah akta hasutan, Menteri Besar Kedah Sanusi Madnor telah membuat pilihan untuk mengaku tidak bersalah di mahkamah. Ini bermakna kes beliau yang mempertikaikan kebijaksanaan Sultan Selangor dalam melantik Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar dan kewujudan kerajaan perpaduan yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong akan dibicarakan di depan hakim. Tetapi sebelum ini Sanusi telah pun mengutus surat kepada Sultan Selangor untuk memohon ampun dan maaf atas keceluparannya itu. Bukankah dengan mengutus surat kepada Baginda Sultan Selangor itu bermakna Sanusi dengan sendirinya mengakui kesalahannya? Tidak kiralah sama ada dia dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Maci-maci, aki-aki, datuk-datuk, nenek-nenek, paci-paci, angkel-angkel, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang sekalian, sekali lagi saya nak utarakan kepada anda sekalian. Mungkin ini dapat memberikan anda satu pemahaman yang baru. Sebelum Sanusi mengaku beliau tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Selayang kemarin, Sanusi telah pun mengutus surat dan Sanusi telah mengesahkan bahawa dia telah mengutus surat kepada Sultan Selangor untuk memohon ampun dan maaf atas keceluparannya itu. Dengan itu secara tidak langsungnya, bukankah dengan mengutus surat kepada Sultan Selangor ini bermakna secara langsungnya Sanusi sendiri mengakui kesalahannya? Tidak kiralah sama ada dia dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Betulkah tidak? Kalau anda faham itu, cukup. Kalau anda faham itu, anda pasti akan geleng-geleng kepala dan angguk-angguk kepala, tanda anda setuju dan puas hati dengan penerangan mudah tersebut. Kalau sudah mengakui begitu, kenapa sekarang beliau memilih untuk mengaku tidak bersalah pula di mahkamah dan mahu kesnya dibicarakan? Inilah Sanusi. Ada orang kata Sanusi ini bercakap, belum lagi cakap sudah, belum fikir dah cakap. Belum cakap dah fikir. Terbalik pula. Tak fikir sebelum cakap, kata mereka. Ada juga yang cakap mungkin Sanusi tulis surat tersebut, belum fikir-fikir dia telah tulis dan hantar terus. Akhirnya terjadilah begini. Tulis surat mengaku dan memohon ampun kepada Yang di-Pertuan kepada Sultan Selangor, tapi di mahkamah pula mengaku tidak bersalah dan mahu dibicarakan. Apa sebenarnya yang ingin Sanusi buktikan? Itu persoalan besar. Apa yang ingin Sanusi mahu buktikan? Kes melibatkan Sanusi ini bukanlah kes politik, tetapi kerana menyentuh kedudukan raja-raja di mana yang turut membuat laporan polis terhadapnya ialah ahli-ahli Dewan Diraja Selangor sendiri. Bayangkan, ahli-ahli Dewan Diraja Selangor sendiri membuat laporan polis terhadap Sanusi. Ianya tiada kaitan dengan mana-mana ahli politik kerana ahli-ahli Dewan Diraja Selangor ini ialah pengerusinya
ialah Baginda Sultan Selangor sendiri dan tidak ada kaitan, tidak ada pengaruh mana-mana politik. Jadi di mana sudutnya mereka kata, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional kata, pendakwaan terhadap Sanusi itu adalah pendakwaan terpilih dan bersifat politik. Saya tak tahu di mana celahnya. Karena ahli Dewan Diraja Selangor sendiri yang membuat laporan polis terhadap Sanusi. Selain mengutus surat memohon ampun, Pesuruh Jaya Pas Selangor, Dr. Ahmad Yunus Hairi turut menghadap Sultan Selangor semalam. Walaupun tidak diketahui tujuan serta butiran majelis menghadap itu, adalah dipercayai ia juga bertujuan memanjangkan permohonan maaf atas keceluparan Sanusi itu, serta memberi penjelasan berkenan dengannya. Bagaimanapun selepas itu, Istana Sultan Selangor mengeluarkan kenyataan isu berkenan masih belum selesai. Dan berikutan Sanusi membuat keputusan mengaku tidak bersalah atas pertuduhan terhadapnya, bermakna isu dan kes itu atau kes ini menjadi lebih jauh daripada titik penyelesaiannya. Ia akan terus menjadi panjang dan dipanjang-panjangkan. Sepatutnya, malah amat terpuji, lebih baik sebenarnya jika Sanusi membuat pilihan mengaku bersalah saja atas kedua-dua kesalahan yang dikenakan terhadapnya itu. Dengan mengaku bersalah, bukan saja isu kebiadaban dan keceluparannya dapat dinoktahkan serta-merta, malah ia menunjukkan sikap merendah diri dan kesetiaan tidak berbelah bahagi Sanusi sebagai rakyat terhadap raja atas isu yang dipertikaikannya itu. Kes akan segera tamat dan ia tidak menarik lagi untuk dijajah atau dipanjangkan. Dan Sanusi akan lebih terpuji kerana memilih beralah atas kebiadaban dan keceluparannya terhadap dua raja, yaitu Baginda Sultan Selangor dan yang paling mengecewakan kita juga kepada yang di-Pertuan Agong. Ditulis oleh Sabudin Husin 18 Julai 2023. Itulah dia penjelasan daripada kita semua. Semoga perkara ini membawakan perkara yang lebih menyenangkan kita semua. Sanusi, oh Sanusi. Kita jumpa lagi. Bye-bye.